Audio Jungle. Hadis yang ke-15, at-takallum bil khairi wa ikramul jari wa tayyib. Bercakap benar-benar baik, memuliakan jiran dan juga tetamu. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Baik, Nabi kata siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga hari akhirat, maka adalah dia bercakap benda yang baik saja. Atau dia semut ataupun diam lebih baik. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir, siapa beriman dengan Allah Taala dan hari kiamat, falyukrim jarahu, kenalah muliakan jiran dia. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir, falyukrim dhaifahu, kena muliakan tetamu. Baik. Yang cakap baik ini kita dah sembang dah tadi, kita cakap dah tadi, Allahumma salli dalam hadis tarku ma la ya'ni, dan berkenaan dengan ikram jar, kita memuliakan Allahumma salli ala Muhammad jiran kita. Macam di Mesir ini kita tak tahu nak jaga mulia macam mana. Hatta Allahumma salli ala Muhammad, kita nak jaga jiran kita tu bukan setakat Allahumma salli ala Muhammad dari segi hubungan, dari segi cara muamalah, dari segi Allahumma salli ala Muhammad tak merosakkan harta benda dia, tapi Allahumma salli ala Muhammad dari segi suasana hidup dia. Contoh Allahumma salli ala Muhammad, kita sini duduk di Mesir, suka makan belacan, suka makan ikan asin, ikan kasar, goreng-goreng, jiran datang bising. Jadi tak boleh dah, lepas tu kita boleh kasih, sebab nak jaga jiran kita. Tapi kalau jiran kita relax, dia siap minta kau sekali dengan puluk, minta ikan kasar, boleh lah, alhamdulillah. Setakat dah sini bising lah, kalau masak-masak dulu, tak ada apa-apa lah. Kalau dia tak bising, boleh. Kalau jiran kita marah, apa-apa somat, kita tinggalkan makanan tersebut. Itu orang barak, orang yang nak jaga agama dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Syekh Sa'ad, jirannya ada beberapa tingkat, ada peringkat. Dalam Quran pun ada jiran dekat, jiran jauh kan. Allah wal jari dzil qurba. Baik. Allah SWT jiran dekat sekitar rumah kita. Yang paling dekat ialah ahli keluarga kita, jiran kita. Dan Allah SWT jiran yang paling kita kena jaga hubungan ialah yang paling sangat dekat pada kita selain pada Allah SWT. Jiran-jiran sebelah rumah kita, mak ayah kita, depan daripada kita. Ada lagi tak jiran yang dekat sekali dengan kita? Ya? Malaikat belum dekat lagi, tak pernah nampak pun. Baik. Ya, malaikat. Tapi maksudnya Allah SWT, kalau jiran sesama manusia pun ada hak-hak dia untuk kita jaga, maka dengan jiran yang dekat dengan malaikat pun kita jaga hak. Dan ada lagi jiran yang paling dekat dengan kita, yang kita wajib kena jaga hak-hak dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sentiasa bersama dengan kita. Itu jiran yang wajib sangat-sangat kita jaga hak. Kemudian Allah SWT, falyukrim dhaifahu, kita kena memuliakan tetamu kita. Baik, nak muliakan tetamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena tunaikan kewajiban kita untuk muliakan dia selama 3 hari. 3 hari. Maksudnya bila tetamu sampai, kita kena mengerti dah bab-bab adab nak melayan tetamu, nak ikram tetamu. Bila tetamu sampai, Allahumma salli, kalau tetamu tersebut daripada alim ulama fakih, maka perbanyakkan Allahumma salli bertanya tentang masalah agama dengan dia. Maksudnya kita intifak daripada tetamu kita. Kalau tetamu tersebut ahli ibadah, tunjukkan di mana kiblat, di mana tempat sembahyang, supaya apa mudah nanti dia tak susah nak tak segan nak minta kat kita untuk nak tunjukkan di mana tempat ibadah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ala kulli hal, kita semua dah pandai dah layan tetamu, cuma lebihkan lagi ilmu tu nak layan tetamu. Kadang-kadang kita pergi Allahumma salli segan jugalah kan? Di rumah orang, keadaan kita dah musafir, Allahumma salli masuk, okey, dia bagi air, lepas tu dia relax. Kita tetamu ni duduk cepoh, tahu cepoh, tak tahu cepoh,
Contohnya Allah SWT duduk saja gitu, gitu lah, duduk relax. Allah SWT tak tahu lah kelihatan ganu budak dia tak pasal ni. Terus ni kita pun jadi blur, tak tahu apa-apa. Nampak pandai-pandai rumah orang duduk atas kursi depan tu je lah. Tu yang kita ngantuk ni kan, lapak mau cukup, nak sebut malu rumah orang kan. Itulah kita kena pandai, kena mengaji bab cara nak layan tetamu. Yang bila tetamu sampai, hidangkan air, kemudian tunjukkan tempat rehat, bagi tuala, bagi baju. Kalau dah tahu dia tu tengok main selai sepingat. Sepingat ke sepingat? Selai sepingat. Apa beza sepingat dan sepingat? Baik. Tak ada beza. Sebab apa? Kalau orang ganu dua sama. Pinggang dengan pinggang sama dua. Pinggang tak? Sama aja ayam bagi makan ayam. Bagi apa tu makan tu? Ayam makan ayam. Apa? Anak kuliah tu seni dalam berbahasa. Dari Terengganu, Allah suasana sekarang tengah layak walaupun Allah Syawal tak main. Lepas calon pilihan raya Allah SWT boleh baca doa satu bantai kepada dia. Pelik. Ada orang kadang-kadang fikir pasal politik Allah SWT, jadi tak cerdik orang Islam. Masjid Allah SWT untuk siapa-siapa saja. Bahawa ini timbul isu Allah SWT, bukannya untuk Bani Aziz, bukan nak politik. Orang parakam tak jelong pun. Tak jelong pun, tak takut pun Allah SWT. Takut hampa je lah bukan ni lah. Perubatan tak boleh buat pengajian agama. Sama macam faham, tak boleh bagi kita sikit orang terus. Siap orang faham. Tak boleh lah. Untuk Bani Aziz tak boleh sembahyang dalam masjid. Bukan jadi imam, bukan jadi khatib pun, sembahyang. Orang lagu ni Allah SWT Muhammad yang Allah Ta'ala kata tuan mereka ni buat masjid bukan kerana takwa. Untuk Bani Aziz berdaya balik Allah SWT dia kata sepanjang pemerintahan saya tak buat masjid. Saya buat, cuma beza masjid saya yang dia buat satu je. Masjid saya buat, kita semayang. Masjid dia buat, dia tak semayang. Yang paling teruk sekali, halang orang semayang. Itu orang yang celaka saya. Dan paling orang yang Allah SWT tak dapat rahmat dia ialah orang yang melarang untuk kita bagi kebaikan pada orang. Soal tadjirah dipaham Allah SWT. Bahkan Allah SWT kita tengok dalam cakap sendiri dalam Quran kata Fadzakir Inna tanfa'ul mu'minin. Kita kena selalu bagi pesanan. Tapi bila mana masyarakat kita dahagakan ilmu, dahagakan peringatan, kita sekat jalan, akhirnya rakyat kita ataupun masyarakat kita akan jadi terus bengok berbodoh. Terus Allah SWT hati. Sepatutnya isikan bulan Ramadan ni dengan Allah SWT sekiranya peringatan. Kebanyakan kita pandang lah masyarakat kita ni tak boleh mengaji pun malah. Tarawih pun 4 rakaat ya. Kadang-kadang 2 rakaat pun balik ya. Allah SWT nak isi Ramadan dengan ibadah pun belum tentu boleh ya, belum tentu penuh. Ni kita nak bawa benda yang lebih penting daripada tersebut. Antara perbanyakkan ibadah dengan tambah ilmu yang mana lebih baik ya, ilmu lebih baik ya, Allah SWT. Sebab tu Allah SWT ada mengatakan seorang faqih lebih baik daripada 1000 orang alim. Wow, itulah kita pun lihat kenapa benda-benda itu di television. Kita lah kita nak balik esok lah. Tak ada ruang bagi kita sekiranya tarawih, bagi kita sekiranya cucu orang. Ustaz tak pergi orang tazkirah kan? Kita nak tazkirah Ustaz tahu tak, darung ni kalau cucu ibarat Allah SWT kita memasukkan ilmu dalam badan kita. Contoh bagi kita, vaksin yang saya masuk ni ibarat kita nak menjaga badan kita daripada penyakit. Begitu juga ilmu. Kalau kita masukkan ilmu dalam dada kita, insya-Allah kita akan terhindar dari penyakit riya, takabur dan sebagainya. Ustaz larang. Ustaz cuba bayangkan, kalau saya tak cucuk, saya kata okey, kalau staff saya kata ataupun bos saya kata jangan cucuk vaksin kat dia, apa akan jadi pada Ustaz? Tentu Ustaz akan terkena dengan penyakit, campak dan sebagainya. Begitu juga manusia Ustaz. Dulu Ustaz melarang orang bagi tazkirah. Cuba bayangkan, manusia akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, buat maksiat banyak, maka akan rosak. Ustaz kalau dapat vaksin akan dapat banyak penyakit, Ustaz akan mati. Begitu juga masyarakat Ustaz. Kalau masyarakat tak ada ilmu, banyak maksiat, akhirnya masyarakat tersebut akan
ditimpa malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita kilah je. Nah, kita doktor pernah itu. Kami tak pakai jubah serban nak pergi buat syarah tu tak boleh dah. Yang penting satu ya, cucuk dulu baru tazkirah. Dengan tazkirah dulu, cucuk dulu biar dia rosak ni. Okey, habis panjang tentang Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Okey. Tidak apa beli. Allahu Akbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tengok ada 10 perkara orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-jafa, maksudnya al-bu'd 'an syai', jauh daripada situ. Ruwiya 'an Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala qala 10 asya' min al-jafa. Baik 10 perkara ataupun tanda berkaitan orang yang jauh daripada rahmat. Maksudnya orang ni Allah SWT tak suka untuk nak sambung silaturahim, tak suka buat benda baik. Apa ciri-ciri orang ni? Pertama sekali, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa lil mu'minin wal mu'minat. Orang ni bila doa untuk diri dia saja. Baca doa ni, Allahumma ighfirli warhamni. Mak ini lupa, kawan-kawan dia lupa, muslimin dia lupa. Orang ni jauh dari rahmat. Yang keduanya, rajulun yata'allamu al-Quran wa la yaqra' minhu fi kulli yawmin 100 ayat. Seorang lelaki yang mengaji Al-Quran, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sehari itu 100 ayat pun tak habis nak baca. Orang ni kelekuk sangat. Rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atayn. Seorang lelaki yang masuk dalam masjid kemudian keluar balik Allahumma salli dan tak tunaikan Allahumma salli 2 rakaat tahiyatul masjid. Atau makna lain, dia masuk masjid tapi tak sembahyang, bagi bantuan. Rajulun yamurru 'ala al-maqabir wa lam yusallim 'ala ahliha wa lam yad'u lahum. Seorang lelaki yang lalu di kawasan tanah perkuburan dan tak bagi salam pun dekat ahli kubur dan tak doakan kepada ahli kubur. Sebab tu sunat bila mana kita ziarah kubur atau berada di kubur, kita cakap Assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minin mu'minat, antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Maksudnya Allah SWT, antum sabiqun, kamu dah pilih dah dahulu dari kami. Nahnu lahiqun wa ana lahiqun. Masalan Allah SWT, insyaAllah aku akan menyusuli kamu. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah Ta'ala kebaikan untuk aku dan juga untuk kamu. Kemudian yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rajulun dakhala al-Madinah fi yawm al-jum'ah thumma kharaja wa lam yusalli jum'ah. Ni dia tinggal hari Jumaat. Nabi alasan tak mau Jumaat, pergi musafir. Itu boleh dalam syarat dalam hukum fiqh, boleh kita tak sembahyang Jumaat. Nak masuk syarat dia nak keluar dari rumah kita ataupun bandar kita, kampung kita sebelum subuh. Pastikan musafir sebelum subuh. Sebab tu kadang-kadang anak pergi sebenarnya hari Jumaat, biasanya pergi sebelum Jumaat. Dalam perjalanan tu Rasulullah dah masuk Jumaat. Anak kata lah, abang kat driver kata Rasulullah berhenti semayang. Dia kata, tak apa-apa, kita musafir. Kalau korok dia kita buat alim dia. Orang muslim buat mudah lah. Daripada ramsi nak pergi sampai pun jamak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasadis, rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun wa lam yadhhab liyata'allama minhu syai'a min al-ilmi. Ini jenis malah ngaji. Yang mana seorang lagi apabila datang ulama ke kampung dia, lam yadhhab liyata'allama minhu, tak keluar pun tak pergi pun jumpa ulama sebut untuk nak menuntut ilmu. Kita hari ni kena kepala kita duduk di Mesir ni dah tempat ngaji ilmu dah, tapi duduk di rumah kita nanti. Allahu Akbar. Rajulan tafaraqa wa lam yas'al kullu wahid minhuma 'an ismi sahibi. Ini dia jumpa, Assalamualaikum, masih sihat dah? Duduk mana kau? Oh, saya ngaji kayu juga. Tahun 6. Lepas tu belah itu kan. Balik ke nama apa dah baru tu kan. Tak tanya nama pun. Maksudnya berpisah tanpa tanya nama. Baik.
Kadang-kadang jadi juga, anda minta maaf kadang-kadang Allah Somad. Anda pernah kenal orang tersebut, tapi ini kaedah cara kita nak Allah Somad. Nak tanya nama orang kalau dia tak tahu. Anda bisa cepat lupa nama orang. Kalau bertiga, alhamdulillah saya. Kalau dua, susah sikit. Kalau cara 3 orang, Allah Somad, kita tanya kepada orang yang kedua. Orang yang kita nama orang yang kedua, Allah Somad. Tapi kalau 2 orang, helah nak tahu nama dan jelas. Sedangkan kita dah pernah tahu dengan dia. Kalau akhir apa benda? Buat salah nama. Saya dia kata apa dia ada yang kenal nama tapi lupa nama aku. Sedih pula salah gitu. Tak pandai-pandai buat lah. Okey. Kalau tanya anda, berbicara tu dengan itulah tak. Allah sesamai. Tapi kebiasaannya kita akan Allah tanpa bertanya nama. Sebab apa Allah sesamai? Dalam yang tak masuk dalam bab ni. Dalam bab ni adalah kali kita mau bertemu. Tapi kalau kali kedua Allah sesamai, kita memang nak jaga hati dia sedih, nak jaga hati kita kejazalan ni kita sebab lupa dia. Lebih baik jangan kata isyhad nama pak aku lupa. Sedangkan dia ingat nama kita. Banyak kan ada kalau itu orang akan buat sembang panjang, itu tanya duk mana makan sidap gitu semua. Terutama dengan Arab. Arab susah nak ingat nama. Ahmad, Mahmud, dan dari panggil Mahmud belakang. Baik, seterusnya yang ke-9 Allahumma shalli yang ke-8. Rajulun da'ahu rajulun ila dhiyafati fa ajabahu thumma lam yadhhab ila dhiyafah. Ni orang dah invite kita, invite. Dia ngaji kan sini dengan kan. Orang jemput kita pergi ke Nuri ataupun jemput kita datang ke rumah dia. Dia kita cakap insya-Allah bukan pergi. Tapi kita tak pergi. Kita Allah Subhanahu kita tak pergi ziarah. Kalau Allah tak lebih kena minta izin, minta ta'azur tak lebih. والتاسع شاب يضيع شبابه ولم يطلب العلم والأدب. Seorang pemuda yang sia-siakan waktu pemuda dia dan tak menuntut ilmu dan juga adab. Rajulun syab'an wa jaruhu ja'i'un wa la yu'tihi min ta'amihi syai'a. Seorang lelaki dia kenyang sedangkan jiran sebelah dia lapar dan tak pernah pun perlukan sesuatu kepada jiran dia. Habis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, khususnya jiran ada 3 jenis. Waruya an Jabir radhiyallahu anhu, ringkas ceritanya Allah Subhanahu jiran ada 3 jenis. Satu yang terrafa malaika haqqun. Baik. Al-Sayyid Jabir radhiyallahu anhu hadis rafa' jiran ada 3 jenis. Satu jarun lahu haqqun wahidun wa huwa adna jiran wa jarun lahu haqqan wa jarun lahu thalathatu huquq wa huwa afdal jiran. Jiran ada 3 jenis hak kita kena bagi. Satu kita kena bagi satu je hak, yang kedua 2 hak, yang ketiga 3 hak. Apa yang satu hak sebut ialah fajarun musyrikun lahu haq. Orang kafir yang duduk sama dengan kita pun kita kena bagi hak dia juga. Sebab kita kena bagi hak kemanusiaan, hak bani Adam. Wa amalan bihaqqan, orang yang perlu kita bagi 2 hak ialah fajarun muslim lahu haqqul Islam wa haqqul jiwar. Baik, orang muslim kita kena bagi 2 hak. Pertamanya hak sebab dia muslim, yang kedua hak dia sebagai jiran kita. Beza orang kafir ni, orang kafir hanyalah hak sebagai jiran saja. Yang ketiganya Allah SWT jar muslim dzurrahimin lahu haqqul Islam wa haqqul jiwar wa haqqur rahimin. Jiran orang muslim saudara kita pula. Maksudnya Allah SWT dia kena dapat hak jiran sebagai seorang muslim, sebagai seorang saudara kita, dan Allah SWT sebagai jiran kita. 3. Habis, terus kita masuk Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke seterusnya. Hadis apa? Baca ni kita kena. Kita tak boleh baca semua kali, nanti baca sendirilah. Tak tahu mana, insya-Allah boleh tanya Fadilatul Syekhina Al-Ustaz Bugaliyah. Tapi jangan iktimat dengan Ustaz sebut pakai bahasa dia. Jangan cari bagi kamu juga. Kita bangun Pak Adab lah.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Terus dengan kitab Al-Adab min Adab Islam karangan Syekh Abdul Fattah Al-Mudah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidarat amin. Kita qara al-Fatihah li Syekhina Al-Fatiha.